Bagi menurut selanjutnya, kita bersama dengan Presiden DPMM, Abdul Halim Hussein yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum, Abdul Halim. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini, pagi ini. Ada 5 cadangan, itu antara 2 yang disebutkan dalam berita sebentar tadi. Mungkin apa lagi yang boleh kita lihat? Kerana usaha ini berterusan. COVID masih lagi melanda negara, masih lagi bersama kita. Kita masih lagi belum membuat keputusan untuk berpindah ke endemik, bermakna masih lagi keadaan itu akan memberikan tekanan sedikit sebanyak kepada rakyat, PMKS dan sebagainya. Apa lagi usaha segera yang harus dan juga boleh kita lakukan pada pandangan DPMM sendiri? Pada kami di DPMM merasakan dana rakyat yang kita cadangkan kepada kerajaan sepatutnya diadakan. Kita memerlukan lebih kurang dalam 12 bilion sehingga ke 20 bilion untuk PMKS di Malaysia ini bagi menjana ekonomi di Malaysia. Dan ini dapat dijalankan dengan mengadakan sukuk dan juga sebagainya. Jadi ini akan membantu PMKS bagi membiayai apa yang mereka perlukan untuk menjana pendapatan mereka dan menjalankan perniagaan yang telah terhenti lebih kurang setahun lebih yang lalu. Yang kedua adalah berkenaan dengan premis sewa. Ramai yang sekarang ini mula memasuki premis-premis mereka, tetapi tidak dibenarkan masuk semula disebabkan telah lama tidak membayar sewa. Jadi kita minta supaya perkara-perkara ini dilonggarkan, terutamanya daripada premis-premis yang dikuasai oleh JLC dan kerajaan, supaya mereka ini dapat menjalankan perniagaan semula. Seterusnya adalah berkenaan dengan utility. Utility seperti elektrik, air, telefon sebenarnya adalah satu perkara yang penting kepada perniagaan, dan ini telah menyebabkan PKS ini tidak dapat menjalankan perniagaan jika utility seperti elektrik telah dipotong. Jadi kita ingin mendapatkan pelepasan daripada syarikat-syarikat utility ini dan juga mendapatkan pengurangan daripada mereka. Dan sudah pasti bukan itu sahaja. Kalau kita melihat kepada banyak juga kes yang PMKS katakan bahawa apabila mereka mengambil moratorium sebagai contoh, kini sukar untuk mereka mendapatkan pembiayaan baru kerana bank melihat bahawa mereka berdepan ataupun di bawah moratorium dan sebagainya. Ini juga memberikan bebanan sedikit sebanyak kepada PMKS. Adakah ini juga harus dipandang besar dan juga berat oleh kerajaan ataupun pembuat dasar sendiri? Ya, ini adalah perjuangan kita daripada MCO yang pertama sekali. Jadi daripada MCO yang pertama kita telah mendapatkan pelepasan yang kepada semua, tetapi yang terakhir sekali kita telah mendapatkan tetangan daripada pihak bank negara dan juga bank-bank. Pihak bank negara mengatakan itu terpulang kepada bank-bank, di mana bank-bank tidak is not willing untuk memberikan kepada PKS dan juga orang-orang yang mempunyai sikris lebih daripada 2. Jadi jika sikris yang mempunyai lebih daripada 2 bulan tertunggak, bermakna mereka tidak akan diberikan moratorium dan mereka juga tidak akan diterima untuk assessment bagi memberikan loan-loan yang baru. Jadi ini adalah satu perkara yang amat penting dan besar kepada PMKS dan juga kepada orang ramai terutamanya, kerana di lockdown yang lepas selama 2-3 bulan PMKS tidak dapat membayar wang kepada bank, dan ini telah menjadikan sikris mereka lebih daripada 2 dan mereka tidak dikonsider untuk diberikan layanan seperti orang-orang yang lain.
Secara ringkasnya, berbaki 1 minit, adakah dengan bantuan 8 pakej rangsangan sebelum ini dengan bajet 2022 lagi, rancangan Malaysia ke-12 juga, masih lagi ada penambahbaikan ruang itu untuk dilakukan? Memang ada ruang untuk perbaikan kerana uh, bajet-bajet yang telah diberikan ataupun di-announcekan oleh kerajaan masih lagi belum mencapai uh, kepada PMKS dan orang ramai. Contohnya wang-wang yang diberikan di bawah PMKS yang bawah 3,000 sebanyak RM500 cuma diberikan pada bulan 11 pada bulan yang lepas, dan ini tidak cukup untuk menjalankan mereka meneruskan perniagaan, oleh kerana 500 ini adalah amat sedikit sekali. Kalau kita meniaga goreng pisang pun sehari modalnya adalah lebih daripada itu. Jadi sehari untuk RM500 adalah sebulan untuk RM500 adalah amat kurang sekali. Saya nak ingin menyentuh berkenaan dengan kenaikan harga barang ini. Ini mungkin dapat diatasi dengan membasmi pencatutan dengan mengadakan semula GST, di mana orang tengah yang mengambil keuntungan yang lebih akan dapat dikenal pasti dengan lebih mudah dan dapat dikenakan tindakan. Jika sekarang ini kerajaan mengganggu mereka yang menjual barangan di pasar raya dan di pasar-pasar, tetapi mereka adalah retailer di mana mereka dapat harga yang tinggi, mereka juga terpaksa menjual harga yang tinggi. Sebenarnya orang tengah memberikan impact kepada harga barang sekarang.